ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pertama-tamanya dan selama-lamanya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang berbahagia ini, hari Isnin. Seperti yang dijadualkan, kita akan sama-sama menambahkan pengetahuan berkenaan dengan tafsiran surah Al-Fatihah. Siri yang pertama pada minggu lepas kita hanya membincangkan dari sudut pengenalan sedikit sebanyak tentang suratul Fatihah. So bermula hari ini kita akan masuk daripada satu ayat kepada satu ayat kepada satu ayat. Tapi sebelum masuk kepada pembincangan ayat yang pertama suratul Fatihah, iaitu kalimah Bismillahirrahmanirrahim, ingin saya jelaskan bahawasanya suratul Fatihah objektifnya adalah untuk mengenal Allah dan adalah untuk kita mengetahui apa yang kita perlu buat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tujuan bagi suratul Fatihah. Maknanya kalau kita boleh faham suratul Fatihah, maknanya kita dah boleh mengenali Allah itu lebih lanjut. So nak kenal Allah melalui apa? Melalui apa yang Allah cerita tentang dirinya. So Allah cerita dirinya ada dalam suratul Fatihah. Nanti kita akan belajar nama Allah, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Al-Malik, ada di dalam suratul Fatihah. So kalau dah kenal Allah, maka akan membawa kepada apa yang perlu kita lakukan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga dalam suratul Fatihah, iaitu dekat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, kita pergi kepada ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Bismillahirrahmanirrahim ni berlaku khilaf di kalangan para ulama. Okey, kalau kita sembahyang di Mekah, sembahyang di Madinah, kadang-kadang kita tak dengar imam tu baca bismillah. Kan? Kerana ada para imam mazhab, mereka berbeza pendapat. Ada yang kata bismillah dan adalah termasuk ayat suratul Fatihah. Ada yang kata tak termasuk dalam suratul Fatihah. Yang kata termasuk suratul Fatihah tu pula, ada yang mengatakan baca secara perlahan, ada mengatakan baca secara kuat. Tapi kita di Malaysia, kita memegang pendapat yang mengatakan Fatihah, bismillah itu termasuk satu ayat daripada suratul Fatihah. Dan kita berpegang kepada pendapat kalau kita baca dalam sembahyang berjamaah, maka bismillah tu dibaca dengan kuat. Tapi kalau kita dengar ada imam tak baca bismillah, mungkin dia tidak membaca secara kuat. Kalau macam kita sembahyang dekat Mekah, kan tiba-tiba dengar terus Alhamdulillahirabbil alamin, mana bismillah. So jangan mufaraqah. Sembahyang itu tetap sah. Tapi kita berpegang bismillah termasuk dalam suratul Fatihah. Jadi apabila Bismillahirrahmanirrahim termasuk dalam suratul Fatihah, maka wajib kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bagi kalimah Bismillahirrahmanirrahim ada berapa patah perkataan? Bismillahirrahmanirrahim. So ada berapa? Ada empat patah perkataan. Bismillah, Bismi, Allahi, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. So ada empat. Okay, empat kalimah ni kita kena kupas satu persatu. Maksudnya kita akan bincangkan dulu tentang apa itu Bismillah. Kemudian kita akan bincang nama Allah itu. Kita kena bincang tentang nama Ar-Rahman. Dan kita kena bincang dengan nama Ar-Rahim. Okey. Saya bincang secara umum Bismillahirrahmanirrahim itu dulu. Lepas tu kita masuk secara spesifik. Saya cuba untuk tidak ini agak teknikal apa bahasa Bismillahirrahmanirrahim ni, tapi saya cuba simplifykan dia. Okey, saya cuba terangkan dalam keadaan yang mudah untuk difahami lah. Okey, Bismillahirrahmanirrahim ni dia jadi ayat pertama. Okey, ini menunjukkan, kata para ulama tafsir,
apabila Allah letakkan dia pada ayat yang pertama, seperti seolah-olah Allah nak mengatakan kepada kita, kalau kita nak membaca Al-Quranul Karim, mulakan dengan Bismillah. Maknanya begini, maksud dia adalah Bismillah ni dia dijadikan satu dia menjadikan satu, kita panggil apa, satu amalan yang kita patut mulakan membaca dia. Kalau dalam konteks kita baca ayat Quran, sebab tu letaknya Bismillahirrahmanirrahim, baru kita baca ayat-ayat dia. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ni dia menjadi kepada konsep memulakan sesuatu adalah dengan menyeru dengan nama Allah. Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim. Kalau kita baca buku, so macam saya nak baca buku, saya pun kata Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya saya mengatakan saya memulakan membaca buku ini dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Okey. Kalau saya ingin makan, saya pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya saya memulakan makan itu dengan menyebut nama Allah. Okey, apa jua amalan memang digalakkan untuk memulakan dengan bismillah dalam perkara-perkara kebaikan. Jadi bismillah ni dia punya konsep dia adalah permulaan sesuatu pekerjaan itu dimulakan dengan menyebut nama Allah. Kenapa? Dapat apa? Faedahnya apa? Selagi kita sebut. Okey, jelas? So kita nak contohnya kita nak masak, kita mulakan dengan nama Allah, aku memulakan nak masak ni. Dengan nama Allah aku mulakan nak basuh baju. Dengan nama Allah aku mulakan untuk aku memandu. Dengan nama Allah sekian-sekian lah. Okey, ada beberapa contoh dalam Al-Quran yang Allah kata mulakan sesuatu dengan bismillah. Contoh yang paling mudah kita biasa dengar adalah permulaan turunnya 5 ayat kepada Nabi. Ingat tak? 5 ayat pertama yang Nabi dapat daripada banyak ayat Quran tu. 5 ayat pertama yang Nabi dapat mula-mula sekali. Ayat apakah itu? Surah apakah itu? Tak apa, senyum. Tak perlu kata apa-apa. Okey. Contohnya adalah surah Al-Alaq. Surah yang Iqra'. Sambung ayat dia. Okey, Allah kata apa? Iqra', bacalah wahai Muhammad dengan nama Allah, dengan nama Rabb kamu. Dekat ayat itu menunjukkan Allah kata baca dengan nama Rabb kamu. Jadi Nabi belajar, pelajaran yang pertama Nabi belajar daripada Allah adalah nak mula baca, bacalah dengan nama Rabb kamu. Benda yang memang sangat dituntut baca bismillah kalau kita nak baca Quran lah. Kan? Kemudian itu surah Al-Alaq ayat yang pertama. Okey, ingat tak contoh Nabi Allah Nuh? Nabi Allah Nuh ketika mana dia diperintah oleh Allah untuk bawa orang beriman dengan dia, bawa haiwan-haiwan secara berpasangan naik dalam satu bahtera. So untuk bertolak je bahtera itu, Nabi Nuh Nuh berkata kepada orang-orang dalam bahtera dia tu. Apa yang Nuh minta kepada orang dalam bahtera dia tu? Okay, dalam surah Hud, surah nombor 11 ayat nombor 41, Nuh kata apa? Dia kata waqalau kabu fiha. Nuh kata, dia kata kepada pengikut-pengikut dia, naiklah kamu semua ke dalam bahtera itu. Bismillahi majriha wa mursaha, dengan menyebut nama Allah ketika nak belayar dan ketika nak berlabuh nanti. Maknanya Nuh, Nabi Allah Nuh, dia sudah pun mengetahui tentang kalimah bismillah. Bukan Nabi-Nabi saja, tapi Nabi Nuh pun sudah pun mengetahui tentang kelebihan ada pada kalimah bismillah dengan nama Allah. Sebab tu Nuh apabila dia ajak orang-orang yang naik dalam bahtera tu, dia kata naiklah kamu semua, belayarlah kita dengan memulakan bismillah dengan nama Allah. Okey, nampak permulaan pekerjaan. Okey, ada satu lagi contoh lain. Ingat tak contoh seorang raja. Raja ni
Raja ni Raja ini Allah memberikan dia mukjizat. Dia boleh mendengar suara semut. Nabi Sulaiman. Betul. Nabi Sulaiman ni ingat tak ketika mana dia mengutus satu surat kepada seorang ratu. Ingat tak nama ratu tu? Dikatakan namanya adalah Ratu Sabah, Bilqis. Surat itu dihantar oleh lalamuf. Dihantar oleh burung. Apa nama burung itu? Tanya sama itu Udhud. Di mana Quran sebut namanya Udhud. So Nabi Allah Sulaiman dia tak tahu kewujudan perempuan tu, tapi yang melaporkan kepada Nabi Sulaiman adalah burung. Nabi Sulaiman pun dia pun hantar surat kepada Bilqis tu. Dia tulis dalam surat dia apa? Innahu min Sulaimana. Dia kata sesungguhnya surat ini daripada Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sulaiman kata apa? Dan sesungguhnya dengan nama Allah, yang Allah itu Maha Pemurah, yang Allah itu Maha Pengasih. Surah Semut, surah nombor 27, ayat nombor 30. Ayat nombor 30 menunjukkan kepada kita bahawa kalimah Bismillahirrahmanirrahim sudah dikenali oleh para rasul yang terdahulu. Mesti ada sesuatu pada kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya Nabi Sulaiman ni sebelum dia nak menyatakan apa tujuan di atas surat, dia buat pengenalan dulu. Ni surat daripada Sulaiman. Daripada kita kan, daripada siapa? So dia mulakan dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Menunjukkan kepada kita, 3 dalil ni menunjukkan kepada kita dalam setiap perbuatan kita, mulakanlah dengan nama Allah. Kita akan sebut nanti apa kelebihan kejap lagi. Okey, jelas. So perbahasan pertama, Bismillahirrahmanirrahim digunakan untuk bacaan sebelum buat segala apa aktiviti. Kita nak menulis ke, nak belajar ke, nak tengok handphone ke, nak menaik ke, apa saja, mulakan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Jelas setakat ni? Jelas. Okey. Kemudian kita nak bincang sekarang tentang kenapa kita panggil dengan nama Allah. Kenapa disebut dengan nama Allah? Okey, pertama Allah Ta'ala ni dia ada berapa nama yang kita ketahui? 9, ada 100. Tolak 1, 99 lah. Setakat kita tahu. Sebenarnya kalau kita belajar, Allah ni dia ada nama yang tidak terhitung. Cuma yang diberitahu 99. Okey, daripada 99 nama tu, ada satu nama yang merupakan di antara nama yang sangat agung. Dipanggil Al-Ismul A'zam. Dia 99 nama tu ada nama yang core, nama yang paling tinggi sekali daripada nama-nama itu. Antaranya adalah kalimah Allah. Allah. Bismillah, dengan nama Allah. Dia tak panggil dengan nama Ar-Rahman. Dia tak sebut dengan nama Ar-Razzaq. Dia tak sebut dengan nama Al-Karim. Dia tak sebut. Tapi dengan nama Allah. Okey, nama Allah tu sendiri adalah namanya yang merupakan di antara nama yang sangat agung. Okey. Kata para ulama juga, apabila sebut Allah je dengan nama Allah, seolah-olah kita memanggil dengan nama Allah. Kita panggil dengan nama Allah, maksudnya termasuk juga maksud apa? Kita panggil semua nama-nama yang lain. Maksudnya apa saja nama Allah, kita sebut dengan nama Allah. Sebab kalau sebut Allah, dia banyak nama. Kita kata dengan nama Allah. Allah tu memang nama dia paling agung. Lepas tu Allah tu pula memiliki nama yang lain. Seolah kita kata dengan nama Allah, kita panggil nama Ya Karim. Semua nama-nama lain itu dia terkandung apabila kita memanggil dengan nama Allah. Okey. Last. Okey. Kemudian kita kena bincangkan tentang
Apa maksud dengan? Ba di bawah B. Ba di bawah B, kita terjemah dia dengan. Okey, tidak semua ayat Quran kalau kita terjemah ba di bawah B, B itu maksud dengan. Ada setengah ba di bawah B bukan maksud dengan. Tetapi dikasih maksud dengan. Apa maksud dengan? Kita kan kita apa maksud dengan nama Allah. Kita kata dengan nama apa saja nama Allah, dengan nama Allah itu. So apa maksud dengan? Bersertakan niat apa tu yang kita nak buat. Okey, lagi dengan. Okey, saya mudahkan. Okey. Kita bersama-sama Allah. Okey. Ada berkaitan dia. So dengan dekat situ dia seolah-olah seperti dia masuk apa, dia panggil ba al-isti'anah, dia panggil ba minta tolong. Kalau kita belajar Quran ni dia ada banyak fungsi. Kalau bincang alif fungsi apa, ba banyaklah. Tapi ba di bawah B kat situ maksudnya dia mau maksud seolah-olah kita minta tolong Allah dengan nama Allah. Jadi kita kata mula-mula tadi kan kita baca Quran kan. Bila kita baca bismillah, soalan kita kata aku memulakan membaca Al-Quran ni dengan menyebut nama Allah dan nama-nama Allah yang lain. Okey, seolah-olah dia membawa makna apa? Aku meminta pertolongan Allah untuk baca Al-Quran ni. So kalau kita dalam keadaan kita sedang memandu, baca bismillah, kita kata dengan nama Allah aku minta bantuan Allah, aku nak memandu ni. Apa saja pekerjaan. Sebab apa? Sebab kita meyakini kita takkan boleh buat apa-apa. Nak bangun tak boleh, nak bergerak tak boleh, nak bercakap tak boleh, nak dengar tak boleh, nak melihat tak boleh. Takkan ada suatu zarah pun yang bergerak, melainkan semua dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul tak? Kalau Allah tak izinkan, tak boleh nak buat apa-apa. Jadi seolah-olahnya kita kata kalau kita buat pekerjaan tu kita minta Allah tu tolong kita. Kita tak katalah ya Allah aku minta tolong denganmu, ya Allah aku baca Quran ni, tapi maksud pertolongan tu terkandung pada makna dengan tadi tu. Okey, faham tak? Faham. Okey, apabila kita seolah-olah kita meminta tolong, bukan seolah dah, memang itu maksud dia pun. Allah Ta'ala suka tak kalau kita minta tolong dia? Suka. Allah sangat suka. Allah sangat suka. Oh, hamba tu dia minta tolong aku ya. Nak basuh baju minta tolong aku, seka baju tolong minta tolong aku, masak minta tolong aku. Kalau kita banyak baca bismillah, maknanya kita banyak minta tolong pada Allah. Allah sangat suka. Dan Allah sangat suka. Kenapa Allah suka? Pertama, kita mengakui, mengiktiraf Allah inilah yang boleh tolong kita. Secara tak langsung, kita telah mengakui kita ni lemah. Saya tak boleh nak baca Quran ni, Allah, kalau Kau tak tolong aku. Saya tak boleh nak baca buku ni, ya Allah, kalau Kau tak tolong. Allah suka. Allah suka dia dipuji, dia dipuja, dia dibesarkan. Dan Allah juga suka kalau kita rendah diri. Allah sangat suka. Okey, nampak? Sebenarnya satu ibadah lah. Banyak boleh buat ibadah. Kan banyak kerja buat. Kata kerja je. Betul tak? Banyak kerja kita buat benda-benda yang baik. Pun kita seolah-olah kita kata, ya Allah Kau tolong aku, ya Allah nak buat benda ni ya. Ya Allah, aku takkan mampu untuk aku gerakkan tangan, buka mata, dengar apa pun kalau Kau tak tolong. Kita siapnya betul, kita tak nampak sangat. Cuba orang yang kena stroke, orang kena tengok, tak boleh buat apa-apa. Itu bantuan dari Allah. Allah sangat suka. Okey, kita dapat buat ibadah banyak daripada hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah pun boleh, Bismillahirrahmanirrahim. Macam makan kan, selalu kata baca Bismillah lah. Tapi kita tak diterang kenapa baca Bismillah tu. Kita banyak ajar apa kena buat, tapi tak menerangkan justifikasi. So ada orang mungkin dia buat sebab mak aku suruh, ustaz aku suruh, tapi tak diterangkan kenapa kena buat. Itu yang kita kena perbetulkan cara belajar.
baca bismillah. Kenapa saya kena baca bismillah, Mak? Kita terangkanlah. So hari ni dia punya jawapan dia. Okey, nanti kita akan sebut waktu, tempat yang memang disebut dalam Quran hadis kena baca bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebab kita dah faham tadi bismillah tu ada mengandungi apa? Nama Allah. Dan semua nama Allah yang mulia. Okey. Faham dah? Dapat? Ya. Okey. Lepas tu daripada kita baca bismillah tu, baca bismillah itu dia ada banyak kelebihan dia secara tak langsung. Okey. Nombor satu, kita sebut tadi itulah, maksud dia adalah kita nak minta pertolongan dari Allah. Ingat ya, dalam banyak-banyak ibadah Allah sangat suka kalau kita minta tolong dia. Sebab tu ada pada ayat nombor 5, wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami minta tolong. So minta tolong pada Allah ni ada banyak sudut. Salah satunya dengan kalimah bismillah. So kita dapat kelebihannya meminta pertolongan Allah. Okey, secara tak langsung apabila kita minta tolong Allah, menunjukkan kita ni perlu Allah. Kita mengakui lemah diri kita. Okey, Allah sangat suka. Okey. Yang kedua, apabila kita sebut nama Allah itu, dengan nama Allah, kita ni sebenarnya Allah akan bagi berkat. Allah akan bagi keberkatan terhadap pekerjaan yang kita buat tu. Apa pun, sebab tu kita kena tahu apa maksud berkat, apa maksud berkat, apa maksud berkat. Berkat lah. Apa maksud berkat? Berkat lah. Apa maksud berkat? Apa maksud berkat? Al-barakah. Dapat pahala. Ha? Al-barakah mudah ingat. Al-barakah dia punya kata kunci dia adalah al-khairul katsir, kebaikan yang banyak. Pegang. Al-barakah ingat dia punya point dia adalah kebaikan yang banyak. Lepas tu kebaikan banyak tu pertama dia berterusan, dan kebaikan yang banyak tu dia akan bertambah-tambah. Itulah al-barakah. Orang kata apa? Ini orang kata minum air zam-zam ni berkat. Orang kata kan. Kenapa air zam-zam tu berkat? Kerana air zam-zam itu memberikan kebaikan yang banyak, dan kebaikan tu berpanjangan daripada dulu lagi air zam-zam sampai bila-bila. Dan kebaikan dia banyak tu bukan 1, 2, 3, mungkin boleh bertambah-tambah. Itulah berkat. Lagi apa lagi berkat? Orang kata Quran tu berkat. Maksudnya Quran tu ada kebaikan yang banyak. Makan berkat tak? Makan bagi kebaikan lah. Bagi kebaikan, beri tenaga, beri. Tetapi ingat, yang boleh menjadikan sesuatu itu dapat faedah, dapat manfaat, bagi sihat, apa pun Allah aja. Walaupun kita tahu, contohnya kita makan apa, orang kata dah memang makan ni, memang orang kata memang dia sebagai ubat lah apa pun kan, boleh menyihatkan. Tapi kalau Allah tak izinkan, tak dapat juga. Jadi untuk pastikan perkara itu, amalan itu ada kebaikan yang banyak, macam kita baca buku, macam kita baca Quran kan. Lepas tu kadang-kadang ada orang baca Quran, dia tak dapat kebaikan apa pun. Dia dapatlah kebaikan dia baca, dapat pahala tu. Tapi macam aku baca Quran ni, dia macam tak bagi kita kebaikan yang banyak. So nak dapat kebaikan yang banyak pada baca Quran tu, menyebut dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas? Apa pun nak dapat kebaikan yang banyak, menyebut nama Allah. Istilah formal dia adalah berkat. Okey. Itu yang keberapa? Yang kedua ya. Kedua, kelebihan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Okey, yang ketiga, apabila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, secara tak langsung dia dapat menjaga niat kita. Yang kita lakukan tu kerana Allah. Betul tak? Apabila kita sebut dengan nama Allah aku baca Quran, so secara tak langsung dia macam jaga niat kita, aku baca Quran ni kerana Allah. Nak masak baca Bismillah dengan nama Allah, dia seolah macam
Aku masak ni kerana Allah. Bismillah. Allah. Dia apa kita buat dengan nama Allah. Okey. Itu ketiga. Yang keempat, kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah. Yang keempat, ia menunjukkan kita ini seorang yang selalu ingat Allah. Yalah, apabila kita banyak sebut Bismillah dengan nama Allah, maknanya kita ingat siapa? Kita ingat Allah. Sebagai zikir. Faham Sebagai zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keberapa dah ni? 4. Tadi 3 tadi. Ni nak masuk 4. Ni 4 dah. Masuk 5 dah. Pertama Tak, yang adalah untuk minta pertolongan Allah. Okey. Yang kedua untuk dapat berkat. Yang ketiga untuk jaga niat. Nombor 4 sebagai tanda ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah perintah kita zikir. Jadi apabila kita asyik bismillah hanya maksudnya kita ingat dekat dia lah. Dan yang kelima, dia dapat mencegah kita daripada buat perbuatan yang kecil. Ada tak orang buat benda jahat? Bismillah. Jom kita mengumpat, jom. Ada Bismillah aku curi. Tak ada. Kalau ada yang tak sengaja, Kalau sebab dah tak biasa sengaja sebut, tu, dah ya, biasa ya. sebut Bismillah, kadang-kadang Itu dia jadi curi. Tapi biasanya kita baca Bismillah ni, dia secara tak langsung dia boleh macam apa sebut nama Allah tu macam ish. Tadi kita baca Bismillah tadi ni. Betul tak? Dia macam tak kena. Tapi kalau kita sebut dengan nama Allah, secara tak langsung dia membantu kita untuk mencegah kita dari buat satu benda yang keji. Sebab dia macam ada dengan nama Allah, dengan nama Allah. Kita ingat Allah tadi. Allah. Itu Ustaz yang viral yang Ha? dekat Indonesia tu. Dimakan oleh perempuan tu, dia nak makan daging khinzir, dia baca bismillah. Lepas tu dia dah Dia kena terpenjara lah. Dia main-main. Indonesia Islam. Yes. Kalau kita belum tentu. Kalau kita sopan santun. Mungkin saman dia. Ya, kalau Malaysia ni dia lain sikit. Okey. Dapat tak fight hikmah tadi apa sebut bismillah. Jadi kita ambil yang kelima-lima ni, cuba kita praktik pada kita baca Quran. Kita akan dapat kelima-lima ni. So kita kata bismillah, kita mula baca Quran. Contohnya kita baca surah apa hari ni? Contohnya kita nak baca surah, contoh hari ni kita baca surah apa? Hari ni baca surah apa hari ni? Siapa yang baca Quran pagi ni? Semalam Akak baca surah apa? Al-Baqarah. Yang Okey. page saya baru dekat kita tadi buat. Saya punya page 11. Page sebelah ayat depan ni apa? Okey, contoh kan. So apabila kita baca Quran, kita kata Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim, contoh. Alif Lam Mim. Sadaqallahul azim. Kat situ dia ada Torah. So dia akan bawa maksud apa? Pertama, kita minta tolong Allah. Allah ni kalau tak izinkan mulut kita untuk bergerak, lidah kita untuk takkan boleh. Jadi secara tak langsung kita minta berkat. Ya Allah, aku baca Quran hari ni, kau bagi berkat ya, kau bagi aku kebaikan yang banyak. Betul ada orang baca Quran, tak ada impact apa dekat dia. Dia tak berubah, dia iman, dia tak terasa takut pada Tuhan, dia tak rasa manis sebab Allah tak bagi kebaikan pada dia. Antara sebabnya mungkin tadi itulah. So kita bismillah ni, bila kita belajar ni lain sikit. Kita baca bismillah tu macam ada value lah. Kita rasa aku dah baca bismillah. Dia lain kadang macam orang kata baca Quran baca bismillah. Kadang tu je, tapi dia tak tahu bismillah tu ada apa. Lepas tu yang ketiga, seolah-olah kita mengatakan apa kepada Allah. Kita kata aku baca Quran ni kerana Engkau ya Allah ya, bismillahirrahmanirrahim. Keempat, sebagai tadi ingat Allah. Nombor 5, mencegah kita daripada buat perkara yang buruk. Okay? Dan secara tak langsung dia menunjukkan kita seorang yang sangat bergantung kepada Allah dalam setiap keadaan. Okay. Bismillah. Okay. Saya kemukakan beberapa contoh, beberapa tempat yang memang digalakkan membaca bismillah. Memang ada dalil yang suruh baca bismillah. Okey, yang pertama adalah ketika kita berwudu. Berwudu. Okey, berwudu wajib tak baca bismillah? Tak wajib baca bismillah dalam wudu Tapi rugilah kalau tak baca. Dia kita kena baca bismillah wudu. Sebab Nabi sebut dalam hadis riwayat Abu Daud
Nabi SAW bersabda, Nabi kata, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Nabi kata, tidak dikatakan orang itu berwuduk kalau dia tidak menyebut nama Allah. Betul, ada setengah mazhab dia wajibkan baca bismillah. Tapi kita tak wajib, sunat lah. Tapi kita belajar walaupun dia sunat baca bismillah, tapi pada nama dengan nama Allah. Kita kan nak dapat pahala, kita kan nak buat ibadat. Bayangkan waktu kita ambil wudu dah berapa minit, habis pahala kita. Kita tak dapat gunakan masa tu. Sepatutnya mula kan solat jadi bismillah dengan nama Allah. Dapat pahala tak pada menyebut bismillah. Allah bagi berkat daripada air wudu tu. Okey. Itu hadis tempat pertama. Okey, tempat yang kedua di dalam Al-Quran, Allah sebut dalam surah Al-An'am ayat 121, ini kalau bab menyembelih haiwan. Menyembelih haiwan lah, bukan menyembelih ikan. Tapi ikan boleh juga. Baca bismillah. Tapi kalau macam sembelihan untuk pastikan dia ada setengah mazhab wajib dia baca bismillah lah. Seperti Allah sebut dalam surah Al-An'am ayat 121, Allah mengatakan wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaih. Janganlah kamu makan binatang sembelihan yang tak disebut nama Allah. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia tak wajib. Dia sunat saja. Yang wajibnya niat sembelih tu kerana apa? Tapi kita belajar, alah, sembelih sebut jelah bismillah. Okey. Tempat ketiga, waktu ketiga adalah ketika nak berburu. Kita jarang berburu sebenarnya. Kita cuma tunjuk je. Nak tu sekilo. Memancing. Itu boleh juga. Berburu ni berburu macam kita guna anjing, guna apa untuk tangkap haiwan yang susah untuk ditangkap. So memang Islam mengajar supaya nak lepaskan haiwan tu kena baca bismillah. Ini disebutkan oleh Allah dalam suratul Maidah surah kelima ayat keempat. Okey. Kemudian yang keempat, ni ketika makan dan minum. Ini semua sudah maklumlah. Nabi SAW pernah menegur anak tiri dia, iaitu anak kepada Ummu Salamah. Nabi kata, ya ulam, Bismillah. Nabi kata, wahai budak, bacalah nama Allah, sebutlah nama Allah. Lepas tu ketika dia sebenarnya bismillah ni, baca bismillah pun cukup. Tapi kalau baca bismillahirrahmanirrahim pun balik. Okey, hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kelima ni baca bismillah ni, yang ini ketika sampaikan nak buat hubungan badan pun dengan pasangan pun baca bismillah. Dia kata baca bismillah, tegur sikit. Hey, bismillah dulu, cakap dekat dia. Kalau baca bismillah. Tapi semua dalam hadis tau. Nabi kata apa? Nabi kata, apabila salah seorang daripada kamu nak mendatangi ahli keluarga dia, maka hendaklah dia membaca Bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannib syaitana ma razaqtana. Dengan nama Allah, jauhkanlah kami daripada syaitan, dan jauhkanlah syaitan daripada anak yang kurniakan kepada kami. Mungkin orang kata, dah saya bukan nak beranak dah Ustaz. Dia kata, tak, tetap baca bismillah. Tapi kalau orang tu memang dia ingin anak daripada hubungan badan itu, kata Nabi, kelebihan dia apa? Lam yudarrahu syaitanu abada. Syaitan tidak akan membahayakan dia buat selama-lamanya. Okey, baca bismillah. Okey, ada satu lagi, waktu kita elok dibaca bismillahirrahmanirrahim adalah ketika kita melakukan jampi. Yang ni kalau boleh aman. Kita nak jampi orang. Belajar cepat. Kita nak turunkan ilmu menjampi. Kita nak menjampi diri sendiri dan menjampi orang lain. Maksudnya kalau kita sakit hati pun tak apa, boleh juga. Sakit hati, boleh tak jampi diri sendiri? Okey, boleh. Dia ada, lepas tu kalimah bismillah ni sangat powerful. Kita nampak macam masa makan tak? Bismillah, kita kena faham tadi dengan nama Allah tu. Okey, saya bagi contoh ni daripada hadis Kalau kita sakit, pernah seorang sahabat namanya Uthman bin Abi Al-As As-Saqafi. Dia selalu sakit.
jumpa Nabi SAW, Nabi kata dha' yadaka, letakkan tanganmu 'ala alladhi ta'alla min jasadika. Letakkan tanganmu di tempat yang kamu sakit di tubuh badan kamu. So kalau sakit kepala, pegang mana? Tangan letak kat mana? Kepala ni, bukan kaki pula. Kalau sakit perut, pegang di perut, jangan pegang muka pula. Letak di tempat yang sakit. Kata Nabi, wa Uthman bin Abi al-Auf as-Saqafi, letakkan tanganmu di tempat yang kamu sakit di jasad. Kalau kita sakit kaki, betis ni tegang, orang kan pegang dekat betis tu, baca doa ini. Doa ni nanti saya akan kongsikan sebab nak salin lah. Nabi suruh ulang 3 kali. Bismillahi, Bismillahi, Bismillahi. Dengan nama Allah, dengan nama Allah, dengan nama Allah. Okey. Itu sakit kepala ni. Sakit kepala kita. Kadang sakit kepala tu, ya Allah, dia punya sakit tu kan. Mungkin siapa yang pernah kena migraine tu memang dia tahu. Sakit kepala ni. Sakit hati, sakit kepala pula. Mula pegang kepala, lepas tu pegang kat dada pula. Kan? Daripada sakit hati sampai sakit kepala. Kalau sakit gigi, pegang kat gigi. Betul tak? Sekali buat boleh macam ni. Sekali buat. Hati dan kepala. Oh, dua-dua pegang. Kalau sakit hati, pegang kat dada, kepala pegang. Wallahu a'lam. Kalau buat dua-dua tu lagi lah kita Kalau main. macam batuk tu, nak pegang mana? Batuk-batuk. Macam Sini nak lah, Sini lah batuk. kan. Sini lah. Ada lah. Okay. Lepas dia baca bismillah 3 kali, lepas tu Nabi suruh baca 7 kali kalimah a'udzubillah. A'udzubillah tu dia panjang sikit lah. Okay. A'udzubillah tu depan dia a'udzubillah, tapi dia ada sambungan lagi. Bacaan dia adalah a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Tapi nanti kita akan tuliskan 7 kali. Maksudnya kita kata a'udzubillahi, dan aku berlindung dengan Allah, wa qudratihi, dan dengan kekuasaannya, min syarri ma ajidu, daripada keburukan apa yang aku sedang alami, apa yang sedang aku hadapi, wa uhadhiru, dan yang aku bimbang. Sakit kepala, kita sedang hadapi tak? Sakit kepala, tapi kita bimbang tak kalau sakit kepala? Bimbang. Jadi kita minta pada Allah, kita kata aku berlindung denganmu ya Allah. Lepas tu aku berlindung dengan kekuasaanmu ya Allah daripada keburukan sakit yang sedang aku alami itu dan yang aku bimbangkan itu. Sebab kita bimbang bila kita sakit, mungkin macam-macam lah kalau sakit ni. Mungkin kita kecil, mungkin akan bawa kepada apa, sakit macam-macam. Jadi kita minta pada Allah lindung kita. Okay, 7 kali dapat tak? Kalau dalam bahasa Melayu mudah je. Dalam bahasa Melayu, contoh kita sakit kepala ni, sakit sangat kan? Kita pun kata, pegang kat kepala tu, kita kata dengan nama Allah, dengan nama Allah, dengan nama Allah, bismillah, bismillah, bismillah. Kan, aku berlindung dengan Allah, aku berlindung dengan kekuasaannya daripada keburukan penyakit yang sedang ku hadapi ini dan aku bimbangkan. Sebanyak berapa kali? 7 kali. Ini adalah hadis sahih riwayat Muslim. Tapi dalam masa yang sama, kalau boleh baca dulu suratul Fatihah. Suratul Fatihah baca dulu. Suratul Fatihah ni kita tahu cerita dia, kisah Abu Sa'id Al-Khudri. Saya tak sebut dalam minggu lepas tu, tapi kita akan belajar nanti. Salah satu daripada nama suratul Fatihah dipanggil surah Al-Ruqyah, surah jampi. Jampi itu bukan jampi sampai kalau asap tu, tak. Cerita dia ada satu kumpulan sahabat yang diketuai oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Mereka ni pergi musafir, outstation.
Jadi orang dulu kalau mereka tak ada tempat singgah nak makan nak apa, maka biasanya kalau singgah pada mana-mana kampung, kampung tu akan sambut sebagai tetamu. Tapi sampai satu kampung tu, orang kampung tu buat tak layan je. Kepa kata tak apalah, kata tak layan, kami pergi tempat lain lah. Maka semasa mereka nak beredar keluar, JKKKK kampung tu. Panjang lagi. Yalah sebab dia kebetulan kita kampung tu digagap sikit. JKKKKK jatuh sakit. Jatuh sakit tu sebenarnya dia singgah mereka bermisal. Perasan. Orang kampung semua dah macam nak buat ni. Lepas tu mereka teringat yang grup sahabat tadi. Dia kata apa kata kita minta diorang yang datang tadi ubat. Abu Sa'id Al-Khudri pun sudi, tapi dia minta pengerasnya Pak. Dia minta pengeras dia, jamu mereka makan dengan kambing. So mereka setuju. Okey, mereka setuju. Abu Sa'id dia baca apa tau? Nabi tak pernah ajar. Abu Sa'id dia baca Al-Fatihah je. Lepas tu sembuh jik kampung tu. Lepas dia sembuh, orang pun tunaikan janji, bagilah kambing yang panggang tadi kan. Sebelum mereka nak makan, mereka pergi dulu laporkan kepada Nabi. So kami buat macam ni, kami sampai tempat macam ni. Nabi tanya kepada Abu Sa'id, macam mana kau tahu itu Nabi kata macam mana kau tahu itu adalah jampi? Dia kata aku baca dalam Al-Fatihah, sebab mereka faham dekat Al-Fatihah tu ada apa. Sembuh. Jadi daripada hadis itu, Nabi memperakui bahawa Al-Fatihah memang digunakan untuk jampi. Sakit kepala tadi, dia baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pegang. Lepas tu Bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhad. Kalau tak ada bahasa Arab, baca bahasa Melayu kan tukar pula nanti. Kenapa bertambah sakit pada kepala ni? Saya nak baca. Baca. Sekali lagi Ustaz. Mula-mula Bismillah 3 kali. Bismillah. Lepas tu baca 7 kali. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Wa uhadhiru tu ejaan dia alif ha alif zal ra. Cuba buat. Ada banyak. Itu je. 7 kali. Tapi depan dia mulakan dengan bismillah tadi 3. Bismillah tu jangan tinggal pula, jangan baca yang auzubillah saja. Bismillah tu kena guna. Okey. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru. Betul. Uhazir. Okey, sekarang kita nak pergi kepada kita nak ubat orang pula. Kita nak jampi orang pula. Suami pula sakit kepala. Kita pula geram dengan dia, pegang kepala dia, buat sini. Macam tu. Bismillah. Dia pegang bawah tu, bismillah. Tapi ada bacaan lain. Bukan yang ni. Yang ini tadi kita diri sendiri. Diri sendiri. Bacaan lain. Tapi depannya bismillah juga. 3 kali juga. Ni kita akan tengok dalam doa ketika mana Jibril alaihi salam dia mengubati Rasulullah. Okey. Hadis yang kita kata yang mula-mula tadi tu, yang diri sendiri tu hadis riwayat Muslim ya. Ada sahih. Tapi nanti insya-Allah panjang umur saya akan ajar lagi beberapa cara nak ubat orang lah. Cuma nanti jangan tak main kelas pula. Kenapa tak main kelas ni? Saya banyak pesakit dah sekarang. Banyak temu janji klien lah. Jarak lah. Jangan pula. Ya. Teacher Ain. Nanti buka pusat rawatan Islam by Hajah. Sekian. Okey, boleh. Okey, yang kedua ni kalau kita nak ubat orang, anak sakit, suami apa-apa, kita pun boleh minta kepada orang lain, anak kita ke tolong jampi mama, tolong jampi. Boleh. Kita kena ubah pendekatan kita. Memang Islam menggalakkan kita berubah, tapi kita selalu pergi konvensional terus. Sakit je terus doktor, sakit je terus.
Panadol sakitnya tuntut. Itu kena buat jugalah. Itu pun digalakkan. Tapi apa kata kita ubat dulu dengan zikir. Dengan zikir. Okey. Hadis ni yang saya nak ajar ni, yang Jibril jampi Nabi ni, hadis riwayat Muslim. Hadis sahih. Okey. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, dia cerita, satu hari Jibril datang jumpa Nabi SAW. Dia kata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ashtakaita, kau sakit ke?" Nabi taklah macam kita. Kalau kita kawan kita tanya, dia jawab apa? Ceteka. Tak ada lah. Nabi terus jawab. Nabi tanya, "Na'am, ya, aku sakit." Maka Jibril pun jampi Nabi. Tapi dalam hadis ni dia tak sebutlah dia letak tangan ke Jibril tu kepada Nabi, Allahu a'lam. Tapi waktu Jibril datang ni, dia menyerupai manusia lah. Kali 2 kali je Jibril datang dengan sayap dia. Ni menyerupai manusia. Jibril pun baca. Tapi boleh kalau kita letakkan tangan pada tempat yang sakit tu. Baca apa? Okay, ikut saya baca. Depan dia adalah, kita baca Bismillahi Arqika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yashfika Bismillahi Arqika. Doa Jibril ni, dia letak depan dia Bismillah, penutup dia Bismillah. Tapi depan dia, kalau kita baca Bismillah, dia kata Bismillahi Arqika, dengan nama Allah aku menjampimu. Dia letakkan dengan nama Allah aku menjampimu tu, dia letak depan dan belakang. Depan dia kan Bismillahi Arqika, belakang pun disebut Bismillahi Arqika, dengan nama Allah aku menjampimu. Kita tengok Jibril dia tak sebut aku menjampimu, tak. Dia sebut dengan apa? Dengan nama Allah. Seolah-olahnya, ingat tak kita kata dia apa? Seolah kita panggil dengan semua nama Allah, aku jampi kau. Min kulli, daripada segala sesuatu. Min kulli syai'in, daripada segala sesuatu, yu'dhika, yang menyakitimu. Jadi kita, kalau bahasa mudah Melayunya kita jampi, kita kata dengan nama Allah aku menjampimu daripada segala sesuatu yang menyakitimu. Kan? Lepas tu kita sambung lagi. Min syarri kulli nafsin, dan juga daripada setiap jiwa yang buruk. Jiwa yang buruk ni mungkin orang dengki kita, mungkin tak tahu mana jiwa yang buruk yang boleh bagi kesan kepada kita, kita jampi, lindung dia. Lepas tu au ainin hasidin, ataupun daripada pandangan mata yang dengki, itu daripada penyakit ain tu. Kita tak tahu ada orang tengok dengki. Okey. Lepas tu Jibril kata apa? Ujungnya dia kata Allahu yashfika, Allah lah yang akan menyembuhkan engkau. Dengan nama Allah aku menjampi engkau. Jibril amat. Bahasa Melayu pun boleh ingat tu. Tak payahlah Arab sangat ke tukar pula kan. Tapi kalau baca bahasa Arab tu, dia baca terjemahan sekali. Apa dia? Mudah je. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika. Lepas tu min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yashfika Bismillahi arqika. Cuba buat. InsyaAllah. Yang okey. Kak, akak cuba ulang kak. Apa tu kak? Jadi kita punya puasa Bismillahi Arqika. Aha. Lepas tu min kulli syai'in yu'dhika tu stop kan? Betul? Okay. Min syarri kulli nafsin. Ah, Stop kan? betul.
au ainin hasidin hasidin Lepas tu Allahu yashfika Bismillahi arqika. ya bismillahi arqika. Bismillahi arqika. Panjang sikit lah untuk yang ubatkan orang kan ni. Ya. Lepas tu ada satu lagi zikir lain. Nanti saya akan ajar yang lain lah. Ni sekali je. Kalau boleh buat banyak kali pun tak apa. Tapi kalau boleh baca tu faham. Dengan nama Allah, kita tahu dah. Dengan nama Allah ni kita minta tolong, nak dapat berkat. Betul tak? Dengan nama Allah, semua nama Allah aku menjampimu. Maksudnya bukan sebab kita. Kita jampi dia dengan menyebut nama Allah. Dia doa lah. Buat dua-dua. Kita contohnya kalau macam anak kita sakit, kita ajarkan dia untuk diubat dia sendiri dulu. Dia boleh baca yang tadi tu yang letakkan tangan tempat sakit tadi tu kan. Baca bismillah 3 kali tadi. Lepas tu 7 kali tadi. Lepas tu kita ubat dia pula. Buat dua. Tapi baca Al-Fatihah dulu depan dia. Nanti kita akan, insya-Allah nanti saya akan ajar sikit-sikit yang Nabi dia pernah ambil, Nabi pernah letak jari dia, ludah dia, Nabi letak kat tanah, ambil tanah yang lekat kat jari ludah tu, letak tempat orang sakit tu. Jadi kita akan ajar. Kita pun boleh buat macam tu. Kita boleh buat macam tu. Nanti kita akan Ayo tak kesan. insya-Allah boleh. Berikan di depan. Lepas tu dia ada doa-doa lain. Dia berbeza, dia ada juga doa lain yang Nabi kalau ziarah orang sakit, Nabi ada baca doa lain juga. Kita ni kalau pergi ziarah orang sakit, kau sakit ya timpah. Lepas tu kalau aku tak sakit, betul ada sakit, tapi jangan buang masa daripada bual pada dia. Kita jampi dia. Timpah. Izinkan aku nak Cik Pak. Oh Cik Pak. Contoh kan. Izin. Ataupun kita dalam belajar kita buat doa siap-siap. Kalau kita sakit, orang datang boleh tak baca doa untuk saya. Ya betul saya. Sebab salah satu doa mustajab adalah ketika menziarah orang sakit. Malaikat ni dia ready je bila nak aminkan. Kalau kita kata orang sakit tu, engkau tak lama dah Cik Pak, kalau aku tengok macam ni kau buat dah Cik Pak, malaikat kata amin. Sudah. Sebab tu Nabi kata apabila kau menziarahi orang sakit atau orang yang nak mati, orang mati, doalah yang baik-baik kerana malaikat mendoakan orang yang apa kita kata. Sebab tu Nabi dia pergi ziarah orang sakit, Nabi kata la ba'sa turun insya-Allah. Nabi kata tak apa, penyakit ni menyucikan engkau. Lepas tu Nabi juga doa, Nabi doa 7 kali tu. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiyaka. Tu. Dia kata, aku memohon dengan nama Allah yang agung, pemilik arasy yang agung, untuk menyembuhkan engkau 7 kali. Tapi paling pendek Nabi sebut nama dia lah, nama orang sakit tu. Allahumma yashfi Sa'dan. Bahasa Melayu kita kalau Cik Pak sebut lah, aku memohon kesembuhan untuk sebutlah nama dia. Nabi buat. Sebab malaikat mengaminkan orang yang sedang sakit dan orang yang mati. Lepas tu kita sayang orang ziarah orang mati. Dia sembang je banyak. Sepatutnya kita pergi doakan dia. Sebab dia malaikat amin. Lepas tu kita kena buat skrip doa siap-siap dah. Orang datang je nak bagi doa. Baca doa. Kalau baca Yasin tu khilaf lah. Tapi yang tak yang ni doa. Faham tak maksud dia? Lepas tu kita kena ada ilmu, kita kena pandai. Okay, dapat yang sakit tu. Cuba nanti, cuba. Pergi klinik-klinik, jampi. Tengok sembuh pula, doktor kata, ajaib ni. Okay. Tapi ada pengerasnya apa. Kalau buat ikhlas tu lebih baik lah. Macam saya nak tunjuk kat sini, powerfulnya pada kalimah Bismillah. Okay, dengan Allah. Okay. Lepas tu, kita pukul berapa dia ni? 9.40. Okay, ada persoalan nak tanya tak? Jadi kita mula 10.40 juga. Doa tadi yang pendek. Okay, yang doa yang pendek tadi. Boleh tak kalau nak minta tolong Ustaz tulis dalam jawi? Saya mungkin nak print kan? Boleh. Nanti akan ambil. Boleh. Kan? Boleh. Jadi kita print letak dalam
back ke Boleh, macam Ustaz tak cakap apa. tadi pergi Nanti saya ziarah buat. orang sakit kan kita pergi Ah. sebab belum hafal lagi kan tak baca. Boleh. Dia orang sakit boleh. Boleh baca. Dan orang sakit memang letak di tempat dia sakit lah. Untuk diri sendiri yang di depan belakang je lah Ya. kan. Sakit anak. Ya. Benda basic je. Betul. Ustaz, lepas Idun Hasidin tu apa tadi? Au ainin hasidin. Lepas tu Allahu yashfika. Allah akan menyembuhkan kamu. Itu doa dia. Lepas tu bismillahi urqika. Dengan nama Allah aku menjampimu. Buat, cuba dengan yakin dengan Allah. Kita dah belajar ni beza sikit dia punya dia tu berbeza. Dah faham kan? Baca Fatihah, dan kalau faham Fatihah tu ya Allah dia lain. Orang dulu berubat mereka yakin dengan Fatihah je. Dari depan ni kita tak payah nak panggil ustaz, jampi boleh tahu ustaz jampi sini tak payah. Buat diri sendiri. Ha? Sakit sebab kena sihir ke? Boleh. Kalau kat sihir tu nanti kita akan ajar zikir-zikir lain. Kalau kat nak sihir ada banyak sunat. Yang ubat lah. Nak ubat sihir boleh juga. Tapi kita pun kena elak daripada sihir. Kita pun memang kena bersiap sedia elak berlindung daripada orang sihir. Macam ni. Ada satu ayat daripada surah Kahf kalau tak silap saya pun selalu orang baca untuk. Apa dia kat? Saya tak ingat tapi nak tahu ayat berapa saya tak perasan. Tapi masa baca untuk kalau macam saya tahu. Wallahu a'lam. Saya Ke air je tu minum. okey, secara umum Al-Quran tu syifa. Secara umum Al-Quran ni penawar. Okey, tetapi yang diamalkan oleh Nabi, yang Nabi mengesyorkan, kita amal tu dulu. Fatihah. Apa tadi boleh guna apa pun ni yang kita. Termasuk doa-doa tadi. Sekarang yang lain tu saya wallahu alam, saya tak jumpa lagi nas dalil yang Nabi menyebutkan untuk lutut baca ni, untuk lengoh yang ini, yang tu wallahu alam. Tapi secara umum ayat Quran tu cuma ada syifa lah. Tapi baca yang Nabi buat ni dapat pahala ikut sunnah Nabi. Kita pun tak ragu-ragu ia ke tempat ke. Sebab kadang-kadang ada ayat kita baca dia tak sesuai makna dia tu dengan sakit tu. Tak kena pada konteks. Betul orang ajar kalau nak elak daripada polis tahan dia tengah kadang-kadang baca surah Yasin tu apa dia baca tu? Apa tu ayat tu? وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Pertama sekali Nabi tak suruh kita lari pada polis, daripada immigration buat apa, itu undang-undang. Nabi tak ajar benda salah pun, kasi benda salah. Yasin tu. Lagi satu ayat tu bukan cerita tentang nak bagi orang tak nampak. Sebab orang tidak faham ayat tu Nabi baca ketika Nabi dah hijrah dengan Ali, dengan Abu Bakar. Tak betul pun. Tapi untuk kita macam saya dengar ayat ni macam kita tinggalkan rumah. Ya, pagar rumah. Tak perlu. Betul. Nak pagar rumah, nanti ada zikir keluar rumah. Oh ya. Ada kan? Zikir keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Yang macam yang tu je. Ya. Tapi kenalah kunci rumah tu. Ya. Dia kalau buka je macam ni itu bagi. Faham tak? Kenalah kunci rumah tu. Itu mengundang lah. Okey. Yang tu je. Baru nak tahu apa dia doa kunci rumah. Tak ada. Kunci rumah lepas tu kalau orang faham kalimah Bismillahi tu dia cukup powerful. Dia dah cover dah. Very powerful. Bismillahi lepas tu yang la haula wala quwwata illa. Kalau dia faham kalimah hauqalah tu ya, itu pun dah besar dah. Apabila kita baca doa keluar rumah tu, malaikat kata pada kita, malaikat kata apa? Malaikat kata engkau diberikan perlindungan, syaitan akan jauh daripada engkau. Engkau akan diberikan kecukupan. Cuba kita tak dengar malaikat tu cakap. Kau dengar siapa pula cakap dekat aku macam tu. Tak. Tapi kena kunci lah pintu tu. Bukan biar pintu buka. Aku dah baca berdiri. Tentu ada kena usaha. InsyaAllah nanti kita boleh sambung lagi. Ya. Ya? Nanti kita kena ada buku dia. Sebab Okay, kita dapat baca, faham. cakap Liza kata kita baca tu, kita tak ada feel lah, kita tak ada feel. Sebenarnya Okey. pendek je macam Ustaz kata Bismillah tawakal. Betul. Dia kena faham tu. Dia kena faham dekat situ. Agaknya Ustaz selama ni macam saya tak faham kan baca je. Dia macam ni. Betul ke tak ada? Dia macam Tak ni. ada power. Doa yang mustajab, yang mujarab apabila kita ada keyakinan.
dia boleh hadir dengan hati. Tak sampai. Jadi apabila kita baca kita tak faham, Hafaz. macam mana kita nak hadir dalam Lafaz hati? je, lafaz. Dia tak kira bahasa apa, Ustaz kan bahasa Melayu. Tak kisah bahasa Yakin Melayu pun je. tak apa. Mana Macam kita bahasa Melayu tadi kita katakan dengan nama Allah, dengan nama Allah, dengan nama Allah. Kita kata, kita faham dah. Kita belajar lah. Dengan tu maksud kita pertolongan, dapat berkat, panggil semua nama Allah. Lepas tu dia belajar. Amalkan zikir, kalau boleh zikir harian, zikir kita fahamkan dia. Supaya dia ada lagi menghadirkan hati ni, dia powerful. Sebab semua orang baca Fatihah, semua orang pandai baca Fatihah, tapi kenapa dia mujarab? Dia tak mujarab. Kerana mungkin pada pembaca je. Budak selalu mujarab sebab dulu pernah jadi kat arwah atuk apa ni Okey. bapak mentua saya kan. Okey. Bapak mentua saya suruh anak saya baca, budak masa tu anak saya yang kecil yang sulung kan. Dia suruh baca Fatihah, dia baca dengan yakin. Lepas tu dia batuk-batuk kan. Dengan berdemam, dan next day tu memang baik Ustaz. Dia suruh cucu dia baca je. Dia minum. Betul. Masya Kerana Allah. Tak dosa Sebab budak tak ada dosa kot Ustaz kan. Dia baca yang yakin. ya, dia yakin. Lepas tu dia kata lah, ni lah syifa dia kata. Allah Tuhan ku dia cakap bukti kan, terbukti petang tu dah tak ada batuk-batuk. Orang tua-tua kan dia asma kan. Bila dia batuk. Ada banyak ni yang ikut kita di TikTok ni. Alhamdulillah. Kita ada 36 orang ikut kita. Masya Allah. Like dekat 300 orang juga lah, banyak juga. So sahabat-sahabat kita pun dapat manfaat lah. Alhamdulillah. Okay, ada soalan dalam tu. Okay, insyaAllah nanti sambungan ya tuan-tuan puan ya, yang ikut, sahabat-sahabat yang ikut dalam TikTok ni, kita akan kelas kita setiap hari Isnin jam 10.30 pagi. Kita akan tadabbur suratul Al-Fatihah. So jangan lupalah kelas minggu depan hari Isnin 10.30 pagi insyaAllah. Kami bersiaran di Mon Kiara 11. Bukan. Ada dah di mana-mana tu. Allahu Akbar. Tapi ada dah di Mon Kiara lah, Mon Kiara insya-Allah. Ya, jangan lupa kalau nak ikut secara bersambungan, bersiri setiap Isnin jam 10.30 pagi. Kita akan tadabbur suratul Al-Fatihah. Okay, kita berhenti dengan kadar ini. Kita jumpa lagi insya-Allah. Moga-moga Allah berikan kita rahmat misal kita pada pagi ini. Semoga kita bertambah yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita hidayatul taufik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.